Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali lagi bersama Akademi 20 ini. Okey, bersama saya Safa ya. Okey, untuk hari ini, okey, kita akan masuk bahagian adab, iaitu adab berjual beli. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Ustazah nak kamu mulakan dengan bacaan doa. Ya, bacaan doa. Okey, doa apa? Doa biasa kita baca lah. Okey, doa penarang hati, doa mula belajar, ya Latif, supaya Allah melembutkan hati-hati kita dan semoga setiap ilmu yang kita belajar ini akan masuk ke dalam hati-hati kita. Okey. Amin. Yang seterusnya, okey, seperti kita tengok kepada objektif pembelajaran pada hari ini. Apa yang kamu dapat setelah belajar tajuk adab jual beli? Okey. Yang pertamanya, kamu akan dapat menjelaskan perkara-perkara, menjelaskan perkara halangan untuk beradab jual beli dengan betul. Ya, okey. Maksudnya kamu dapat tahulah, ada adab untuk jual beli. Yang seterusnya, menganalisis kepentingan, menganalisis kepentingan beradab ketika berjual beli. Ya. Okey, maknanya lepas kamu belajar ni, kamu dapatlah tahu apa dia adab-adab kita berjual dan apa-apa adab-adab kita ketika membeli. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengertian dalil dan hukum. Ya. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok kepada pengertian jual beli. Okey, apa dia pengertian jual beli? Okey, jual beli ni adalah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Ya, maksudnya proses kita memiliki satu benda, satu barang, ya. Okey. Maknanya kita nak dapatkan satu barang tu, kita kena membuat macam mana nak jadikan hak kita, kita kena membeli. Macam mana cara membeli? Maksudnya kita kena membayar dengan harga, ya. Kita kena berurusan dengan pertukaran barang dan wang ringgit. Ya, apa dalil dia? Okey. Dalil dia adalah A'udzubillahiminasyaitanirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kita surah Al-Baqarah ayat kedua, ya. Okey, maksudnya padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Maksudnya cara Allah untuk menghalalkan jual beli tu. Nak mana cara Allah macam mana nak ajar kita mendapat barang tu dengan cara yang halal. Ya. Okey, apa hukum? Okey, tengok, hukum jual beli adalah harus. Ya, hukum jual beli ni adalah harus selagi proses jual beli tu memenuhi syarat jual beli. Ya. Okey, mana kita tidak beli perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ya, kita tidak ada urusan jual beli dengan perkara-perkara yang haram. Ya. Okey. Seterusnya. Kita pergi kepada perkara seterusnya, iaitu adab. Ya, apa dia adab kita sebagai penjual dan apa adab kita sebagai pembeli? Okey, kita tengok adab kita sebagai penjual. Adab kita sebagai penjual adalah yang pertamanya mesra dan mudah senyum. Ya, kita jual barang, kita kenalah senyum, kan, kita kena mesra dengan orang, kan, barulah orang datang kedai kita. Takkanlah kita nak masam je muka kita, kan. Okey, yang kedua, kita kena jujur dan berterus terang. Ya, kita kena jujurlah, dengan pelanggan, tak boleh tipu-tipu. Ya. Okey, yang ketiga, menjual barang yang halal serta berkualiti. Ya, maksudnya kita kena jual barang yang halal, ya. Maksudnya tak boleh jual barang yang haram. Ya, menjual barang-barang yang maksudnya yang dibenarkan, ya. Okey. Dan barang yang kita jual tu adalah pada kualiti lah. Kita tak boleh jual barang-barang yang rosak. Ya, yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Okey. Setelah orang beli dengan kita, mana kita ucap terima kasih. Ya, itu mana tanda kita beradab. Ya. Okey, yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Okey, maksudnya pelanggan ni, kita dengan pelanggan kita kena bersabarlah. Okey, pelanggan ni banyak khainah, tapi kita kena sabar untuk melayan pelanggan. Okey, yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi. Okey, maksudnya kita sebagai penjual ni kena jual barang tu dengan harga yang telah ditetapkan.
Contoh roti. Okey, harga roti Gardenia yang kecil tu RM2.80 kan. Okey, maksudnya kita tak bolehlah jual dekat pelanggan kita. Okey, harga RM3.50, RM3.50. Okey, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab harga roti itu telah ditetapkan oleh kilang. Ya, maknanya telah ditetapkan oleh pemilik kedai yang kita beli tu. Ya, maksudnya kita kena ikut harga pengeluar. Okey, yang ketujuh mengelakkan elemen riba. Okey, sebab apa kita tidak boleh jual barang melebihi harga yang ditetapkan? Maksudnya kita boleh ada riba lah, tak boleh ada keuntungan yang berlipat ganda. Ya, dan maksudnya kita menyiksa orang lain. Okey, apa adab kita sebagai pembeli pula? Okey, tadi penjual, ada pembeli. Okey, adab kita sebagai pembeli pula. Okey, tengok yang pertama, berkomunikasi secara baik. Ya, maksudnya kita ni pergi kedai orang, masuk kedai beli barang, kita kena tanya elok-elok, cakap elok-elok. Ya, tak boleh cakap segah-segah nak marah ikut suka hati kita je. Ya, okay, kita kena berkomunikasi, cakap dengan baik. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram. Ya, okey, maksudnya kita tahulah barang yang kita beli tu halal ke haram. Ya, janganlah kita beli barang-barang yang haram. Ya, kita beli barang-barang yang memudaratkan diri kita. Tak boleh. Okey. Yang ketiga, meningkatkan urusan, menyenangkan urusan penjual. Maksudnya kita pergi beli barang, tak payahlah kita banyak songeh sangat. Ya. Okey, sebab kita pergi beli barang, pergi kedai tu bukan kita seorang yang masuk, ramai orang masuk kan. Okey, jadi kita tak payahlah nak bertanya, bersongeh banyak sangat. Okey, kita ambil barang, tengok harga, kita jual. Kita pergi bayar. Ya. Okey, seandainya kalau ada barang tu tak elok ke apa ke, barulah kita boleh bertanya kepada penjual. Ya. Okey, yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Masuk kedai kita kena tenang-tenang je, tak nak marah-marah. Ya, sebab dalam kedai tu bukan kita seorang. Ya, ramai. Ya, jadi kita ikutlah. Kita masuklah dalam keadaan yang baik. Okey, yang kelima, sabar dan menunggu giliran. Okey, yang ni memang betul. Ya, kalau kita masuk kedai tu, kita dah beli barang kan, kita bawa satu troli. Contoh maksudnya warna, satu troli kita bawa barang. Okey, sampai dekat kaunter nak bayar, punya beratur panjang. Okey, jadi kita kena sabarlah, ada giliran masing-masing. Tak boleh kita main potong-potong queue. Ya, sebab orang lain pun menunggu giliran untuk membayar. Okey, yang keenam adalah berterima kasih. Terima kasih kita kena ucap. Okey, kita dah beli barang, kita dah bayar, okey, kita cakap terima kasih. Ya. Okey, maknanya kita ada maksudnya kita ada adablah kita berkomunikasi ya dengan baik. Maknanya kita ucap terima kasih lah kat dia sebab dia penjual tu dia sanggup buka kedai nak memudahkan kita untuk membeli sesuatu barang ya. Okey. Yang seterusnya, yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Kita kena beli barang secara berhemah. Maksudnya tak bolehlah beli barang melebihi daripada had yang diperlukan. Ya. Okey, kita kena fikir orang lain pun nak guna juga. Bukan kita sahaja yang nak beli barang tu. Okey, yang ke-8, bertimbang rasa. Ya. Okey, kita kena ada rasa bertimbang rasa ya dengan orang lain. Okey, seterusnya. Okey, kita dah pergi, kita dah sentuh adab penjual dan adab pembeli. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kita mencontohi Nabi Muhammad dalam berjual beli. Okey, kenapa kita kena contoh Nabi Muhammad ni? Okey, sebab apa? Sebab kita tahu Nabi Muhammad ni memang mempunyai sifat-sifat yang baik. Ya, kita kena contoh sifat Nabi Muhammad. Okay. Nabi Muhammad ni seorang peniaga. Ya, dia seorang peniaga. Bagi dia seorang peniaga. Okay, jadi apa yang kita boleh mencontohi Nabi Muhammad? Okay. Nabi Muhammad sentiasa bertolak ansur dalam urusan niaga dia. Okay, jadi kita kena bertolak ansur lah. Kita sebagai pembeli ke, sebagai penjual ke, kita kena bertolak ansur. Ya. Yang kedua, jujur dan amanah. Okay, kita kena jujur dan amanah dengan apa yang kita jual, dengan apa yang kita beli. Tak boleh ada unsur tipu menipu. Okey. Yang ketiga, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Ya, maksudnya kita kena
jual barang yang diperlukan dan kita kena beli barang yang kita perlukan. Ya, maksudnya kita kena tahu, kena ambil tahu jugalah, maknanya kita tidak boleh buat sewenang-wenangnya ya dalam urusan jual beli ni. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan beradab ketika jual beli. Okey, tadi adab-adab ketika jual beli. Okey, ini kepentingan beradab. Okey, maksudnya apa yang kita dapat, kenapa kita kena ada adab ketika kita berurusan jual beli. Okey, ada 3 item, maknanya terbagi kepada 3. Okey, iaitu yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Ya. Okey. Kita sebagai individu, sebagai diri kita sendiri, apa yang kita dapat kalau kita mengamalkan adab jual beli? Okey, pertama kita dapat pahala lah. Okey, dapat pahala. Yang kedua, pembeli dan penjual rasa puas hati. Maksudnya bila kita mengamalkan adab ni, okey, penjual pun senang hati dengan pembeli pun senang hati dengan penjual. Ya, tidak ada masalah. Okey, yang ketiga, keberkatan hidup. Ya, kalau kita mudahkan urusan orang, okey, Allah akan memberkati kehidupan kita. Ya. Okey, masyarakat pula. Okey, tadi kita individu, kita pergi pada masyarakat. Okey, apa yang kita dapat? Apa masyarakat dapat kalau beradab dalam jual beli? Okey, pertama, imej Islam akan terjaga. Ya. Okey. Islam dah ajar kita ada adab jual beli. Okey, bila kita amalkan dia, okey, masyarakat agama lain pun akan tengok, oh bagus umat Islam ni. Oh, beradab. Maknanya Islam pun ada ajar, okey, umat Islam ni untuk beradab ketika proses jual beli. Ya. Okey, hidup aman, damai, sejahtera. Maksudnya tidak ada pergaduhan lah. Ya, kalau kita beradab. Okey, menghindarkan pergaduhan. Okey, sama je lah tadi. Maksudnya kalau kita beradab, maksudnya kita menjaga keharmonian negara kita. Tidak ada pergaduhan. Tak adalah bergaduh nak berebut roti ke, nak berebut gula ke, berebut telur ke. Okey, tidak akan berlaku. Sebabnya kita dah beramalkan adab jual beli. Okey, kepada negara pula. Okey, kepada negara, okey, negara akan kekal dalam keadaan harmoni lah. Ya. Okey, maksudnya negara pun membekalkan barang-barang yang mencukupi untuk rakyat. Okey, rakyat pun membeli dengan berhemah. Maknanya barang cukup-cukup, tak adalah akan berlaku tepung tak cukup ke, gula tak cukup ke, ya, sebab bekalan makanan telah dihantar ke kedai-kedai dengan mencukupi. Maksudnya kita pun membantu negara dengan cara macam mana? Kita beli sesuatu tu dengan kadar yang diperlukan. Ya. Okey, menjaga kestabilan ekonomi negara. Okey, maksudnya kita bila ada proses jual beli, kita membantu ekonomi negara. Okey, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Okey, sekiranya kita beradab, mengamalkan adab jual beli ni, okey, negara luar pun tengok, oh baguslah rakyat Malaysia ni tak pergi beli barang, boleh tak ada gaduh-gaduh. Kan, masuk pasar raya beratur, beli barang beratur, kan, nak bayar pun beratur. Maksudnya kita tenang-tenang je, kan. Okey, mengamalkan bila kita untuk membeli, proses jual beli barang tu. Ya. Okey, seterusnya. Okey, kita rumuskan apa rumusan yang kita boleh buat bila kita mengamalkan adab jual beli ni. Okey, yang pertama yang Ustaz dapatlah, ya, yang kita boleh simpulkan, yang Ustaz boleh simpulkan. Okey, adab kita bila kita mengamalkan adab jual beli ni, yang pertama kita akan jadi seorang yang sabar dan tenang. Ya, bila kita pergi berjual beli ni, kita pergi beli barang, maknanya bila dalam keadaan hiruk pikuk ramai orang tu, kita kena sabar dan tenang. Maknanya, ya, kita akan dapat melatih diri kita sabar dan tenang. Yang kedua, jujur dan tahu batas dalam berurusan. Ya. Okey, kita kena jujur, tak ada unsur tipu-tipu. Ya. Okey. Yang seterusnya, mengambil berat halal dan haram. Kita nak beli barang, kita kena tahu barang yang kita beli itu adalah halal dan tidak mengandungi unsur-unsur yang haram. Okey, yang seterusnya, yang keempat, berakhlak mulia.
Ya, kita sendiri akan melatih. Kalau kita mengamalkan adab jual beli, kita melatih diri kita berakhlak mulia. Ya, insya-Allah kita kalau kita mengamalkan adab jual beli ni, Allah sayang kita, masyarakat pun sayang kita, kita pun akan sayang diri kita sendiri. Okey, baik. Ustaz harap kamu dapat apa yang Ustazah terang ni. Okey, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Ya. Okey. Sampai sini saja kelas Ustazah pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, selamat belajar, selamat membuat kerja dan jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Terima kasih.